Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita berada pada bulan Ramadan al-Mubarak. Malam ini insya-Allah kita akan bersama dengan juzuk yang ke-14 daripada Al-Quranul Karim. Semoga kita dapat sama-sama tadabbur dan menerima dan mengambil pengajaran daripada ayat-ayat dalam juzuk yang ke-14 ini insya-Allah taala. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa shifaa'a qulubina ودواء أسقامنا وأمراضنا ومنهج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد, juzuk yang ke-11 mengandungi dua surah, iaitu surah Al-Hijr dan juga surah An-Nahl. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan beberapa ayat pilihan daripada dua surah ini insyaAllah ta'ala. Mari kita perhati pada ayat yang kedua daripada surah Al-Hijr. Hijr ini nama tepat bagi kaum Samud, yang mana satu kaum yang mereka itu adalah salah satu golongan yang mereka itu adalah satu golongan yang menetai dan lawan akan nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan Hijr. Ya. Hijr ni mana tempat tegah, tempat kuat. Tempat jadi kubur bagi kaum Samud dulu, kerana kaum Samud ni adalah satu kaum yang mereka itu mempunyai kekuatan, yang mana mereka mencari batu-batu daripada bukit untuk membina rumah-rumah kota-kota mereka itu. Tapi walau bagaimana kuat pun, maka Allah Subhanahu wa taala lebih maha kuasa dan lebih maha kuat lagi pada mereka itu, sehingga Allah dapat menghancurkan kedudukan mereka itu. Ayat yang kedua ni, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir selalu dia tu inginkan kiranya mereka itu di dunia ni lah menjadi orang-orang Islam. Islam mana mereka itu tahu kata mereka berada dalam neraka, dan orang-orang Islam ni dia ada dalam syurga. Dia pun rasa kesal dan sesal dan duka cita kerana mereka dulu tak jadi orang Islam. Inilah kita alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah menjadi kita orang beragama Islam, yang mana kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimasuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mari kita sama-sama berdoa semoga kita tidak mati kecuali kita menjadi orang-orang Islam yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan kamu menyerah diri kepada Allah, iaitu jadi orang Islam. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Taala dia perintah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zarhum, biarlah mereka itu. Mereka itu ni yang orang kafir lah. Ya'kulu yatamatta'u wa yulhimuhumul aman fasawfa ya'lamun. Biarlah mereka itu, lepas mereka itu makan sedap-sedap, kemudian mereka dilalai oleh angin-angin. Orang yang bersifat dengan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka hidup dia tu nak makan, nak sedap-sedap, nak senang-senang, nak berjalan, nak berseronok dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan beri pada mereka itu. Mereka lalai daripada Allah, mereka lalai pada akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala perintah pada lagi itulah tu, lah hidup makan, jangan berfikir dia hidup makan, kerana rezeki Tuhan
Tuhan wi belaka sama ada orang beriman atau orang tidak beriman. Cuma mereka itu fasawfa ya'lamun, mereka akan tahu. Sikit lagi tahulah bagaimana akibat mereka yang mereka bersonak saja di dunia, tidak mengambil tahu tentang iman kepada Allah dan tidak tahu tentang akhirat. Itu Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mari pula kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sanggup untuk menjaga dan melerakan akan Quranul Karim. Dalam firman-Nya ayat yang 9, iaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Az-zikru itu salah satu nama daripada Quran. Quran ni nama dia ada Al-Quran, ada Al-Kitab. Alif Lam Mim zalikal kitab, iaitu Quran. Lepas tu nama dia Az-Zikr, kerana Quran itu mengandungi peringatan kepada manusia. Dan juga nama Al-Furqan, seperti mana kita belajar, kita dapat ikuti kemarin. Furqan makna nama Quran yang membezakan antara Al-Haq dan Al-Batil. Di sini Allah Ta'ala dia tegaskan, katanya inna nahnu, sesungguhnya kami dah. Tuhan satu, tapi yo hari dengan apa ni dhamir jamak di sini, bukan arti kata Tuhan tu beramai, Tuhan tu banyak berbilang-bilang dak. Ini nak menunjuk kata Tuhan mempunyai kekuatan, Tuhan mempunyai kekuasaan dan dia sanggup apa sahaja dia sanggup buat. Ini di antara dia sanggupnya iaitu sanggup jaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jaga pada apa tu? Jaga daripada menyeleweng, daripada ditambah, dikurang, dipindah, diubah oleh manusia. Sama ada manusia itu yang beriman kepada Allah atau yang tidak beriman kepada Allah. Jadi Quran yang kita dah baca ni sejak daripada 1400 tahun lebih dah, maka Quran itulah Tuhan jaga pelera melalui pembaca hamba-hambanya yang hafal Quran. Itu di antara kelebihan Quran, dia orang jaga Quran. Tu daripada orang nak beki, nak tambah, nak kurang. Kita tak sabdalilah kalau orang katanya Quran hak kita baca sekali ni tak cukup, banyak surah lagi yang tinggal. Itu adalah perkataan yang mengelirukan, yang apa ni, yang tuduh kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa dia tu Quran tak cukup, atau tuduh kepada Jibril, yang mana Jibril itu susuk pakat dengan Nabi, tidak waktu baik surah-surah yang diturunkan kepada manusia. Itu hafizun, banyak Tuhan jaga langit, Tuhan jaga Quran dia, Tuhan jaga. Masya Allah, Tuhan kita berkuasa. Dan pula kita mari tengok Allah Subhanahu wa taala, dia jaga apa? Jaga langit. Jaga langit. Dia kata wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim, ayat 17. Dan kami menjaganya daripada tiap-tiap syaitan yang terkotak, yang direjamkan, yang dilaknatkan. Tuhan jaga langit. Jaga Quran, jaga langit. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia sebut pula, wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun, ayat yang ke-23. Dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Orang ada ibadah hari-hari adalah daripada kekuasaan Allah, yang Tuhan itu menghidup dia. Jadi manusia hidup di atas bumi ila ajalin musamma, kepada ajal yang ditetapkan. Wa numit, iaitu Tuhan
kuasa mematikan dia. Ada mati hari-hari dengan berbagai-bagai sebab lah. Ada sebab penyakit COVID, penyakit tu, penyakit ni, macam-macam lah. Wa nahnul warisun, dan kami pula lah yang mewarisinya akan apa? Akan manusia-manusia lain, supaya dia tu lahir mati itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Kemudian pula kita mari kepada ayat yang ke-26, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Allah menyatakan dalam ayat ini bahawa Allah Ta'ala dia jadikan manusia daripada tanah liat panggil. Salsalin min hama'in masnun, tanah liat, lumpur dari seluk yang hitam, yang diberikan bentuk masnui, bentuk jadi rupa manusia. Itu banyak kita tengok dalam Al-Quranul Karim yang Allah sebut tentang kejadian manusia. Siapa dia manusia di sini? Iaitu manusia pertama, Adam alaihissalam, yang mana Tuhan sebut, kadang-kadang sebut min turab, daripada tanah, kadang-kadang sebut min tin, daripada tanah juga. Lepas tu ada sebut min apa ni, min salsal, salsalin kal fakhar, dalam surah Ar-Rahman. Jadi apa dia tu? Berbagai-bagai uslub, ibarat yang Tuhan royak jadikan Adam. Ada daripada tanah turab, ada daripada tin. Tu. Jadi turab ni mana tanah, tin ni mana tanah liat, dicampur dengan air, kemudian min salsalin pula dah. Menciptakan manusia dari tanah kering, tanah liat. Kering mana? Yang kering. Tu. Daripada lumpur hitam. Itu satu saja, itu pada tanah. Asal manusia pada tanah. Tapi tanah berbagai-bagai Tuhan jadi ikut peringkat-peringkat, tahap-tahap dia. Mula pada tanah turab, lepas tu tin, lepas tu jadi apa? Salsal. Itu peringkat-peringkat yang Allah Ta'ala ciptakan ayah kita, tok kita Adam alaihissalam. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Kemarin kita wayak dah, katanya jin dengan sombong, takabur, iblis takabur dia, sombong dia, dia kata kami dijadikan daripada api. Api ni lebih baik pada tanah. Tu. Bila kita buat kajian, kita dapati bahawasanya tanah lebih baik daripada api. Tu. Karena tanah ni ia lembut, tanah ia tunduk. Kalau kita gali pun ia berlubang. Kita nak tanam apa-apa mudah, nak tanam rumah, nak berdirikan bangunan, nak berjalan, nak berlari, nak buat jalan macam-macam. Itu sifat tanah. Adapun api ni ia menyalakan, dia lembut tapi ia menyalakan, panas. Buat jadi panggil mudarat kepada manusia. Jadi kena dah lah iblis Tuhan jadi pada api ni, kerana dia mudarat, bahaya pada manusia, duk tipu manusia, duk hasut manusia. Tapi manusia ni dia lembut, masya-Allah taala. Tuhan kemuliaan kepada manusia. Lepas tu wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Royak pula dua kali royak di sini tentang Tuhan jadikan manusia. Tapi pada ayat 28 ni Allah Ta'ala dia perintah kepada malaikat, royak pada malaikat, wa iz qala rabbuk, ingatlah ketika Tuhan engkau berfirman kepada malaikat-malaikat, inni khaliqum basharan, sesungguhnya aku jadikan manusia min salsalin min hama'in masnun, jadi daripada apa ni tanah liat kering dan daripada lumpur atau seluk warna hitam yang diberi bentuk. Bentuk maknanya Tuhan tu cedera nak buat manusia rupa parah manusia.
fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Dan apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, bila Tuhan bentuk jadi manusia, jadi tak boleh jadi lagi manusia ni, jadi rupa saja tapi tak ada ruh. Lalu Tuhan wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian telah meniup, dan aku meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Itulah kemuliaan manusia, yang mana dia walaupun dia tanah seluk, tanah lah kita ada tanah kering kota. Bila kita tengok tanah jumpa tanah sepak tak ada harga, tapi bila Tuhan royak pada kita, katanya wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku telah meniupkan ke dalamnya, dalam basaran manusia tu. Tu tiup, bukan ambil angin boh. Tu bukan ambil angin boh, bukan ambil tanah suku boh, tapi Tuhan tiup ruh min ruhi, daripada ruhku, ruh ciptaan aku. Ruh Tuhan nak ciptakan manusia. Kalau kereta ke buat podi siap dah, buh enjin. Tu enjin yang terbaik sekali. Iaitu enjin yang dibuat daripada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, kereta ni akan jadi mulia, harga dia mahal, seperti mana kita royak semua dah. Allah Taala dia memuliakan manusia lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Laqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Asal anak Adam manusia tak kira lagi tu Islam tak Islam. Tu jadi manusia saja sudah menjadi satu makhluk yang mulia. Tapi bila manusia tu memilih agama Islam, maka lebih mulia dengan sebab Islam pula. Ada pun orang tak pilih Islam, maka dia mulia kodai kata jadi manusia saja, tak ada harga juga walaupun mulia. Tapi bila dia pilih agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang sempurna yang Allah Taala akui dan Allah Taala telah redha, maka manusia yang memeluk agama itu adalah manusia yang beruntung dan laba. Kalau orang lagi cari selain pada Islam, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min. Siapa-siapa yang dia tu usaha dia cari agama selain pada Islam, maka Tuhan tidak terima, Tuhan tolak. Agama apa saja pun, sama ada agama yang asal dia Allah Ta'ala turun daripada langit kepada orang-orang atas bumi ni, tapi setelah mana datang Islam, maka agama-agama dulu telah dimansuhkan, dihapus hukum-hukum dia. Tauhid itu masih ada lagi lah, beriman kepada Allah, mengesah kepada Allah. Semua agama dasar dia mengesah kepada Allah. Mereka agama batil, agama palsu, agama duk rekah, agama kedah, buat kat tu buat kat ni dah. Sebab tu kita menjadi orang yang mulia dengan sebab kita pilih Islam. Faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu, hei malaikat-malaikat, kepadanya dengan sujud. Tu dengan sujud ni sujud hormat lah, bukan sujud kerana beribadat kepada manusia dah. Sebab apa Tuhan suruh sujud pada malaikat? Kerana malaikat ni tu dia sujud pun dia tak ada bersyirik. Dia sujud ni kerana patuh taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sujud nak buat syirik, nak bertuhan kepada manusia dak. Tuhan ada Allah, maka dia patuh tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Masya-Allah, malaikat ni makhluk yang patuh taat, turut ikut tu bulat patuh taat dia. Tak ada kepal, tak ada renyuk dak. Bulat bergetar dia tu terima perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka sujud, mereka sujud semuanya. Semua mereka itu ajma'un, bersama-samanya. Allah.
buh kulluhum lagi, buh ajma'u lagi, mana tak ada, tinggal sore pun hak neraka. Kalau manusia tu ada hak Islam, lepas tu ada hak munafik, ada Islam, ada kafir. Na'udzubillah min zalik. Nah, itu makna ayat atas, manusia tak serupa dengan malaikat ada. Sebab itulah Tuhan cedek syurga dan Tuhan cedek apa neraka. Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin, kecuali iblis. Nah, iblis tu aba ni panggil kerah pala lah bahasa kita ni, degil, tu enggan, tak seikut bersama-sama dengan malaikat yang sujud. Tu tanda kata malaikat tu orang Tuhan kasih, dan iblis ni orang Tuhan benci, Tuhan tak kenal. Lepas tu duk jadi apa, duk bincang lah iblis ni. Tu Tuhan hamak dia, Tuhan tanya apa mu tak sujud, qala gapo ya, qala ya iblis malaka alla takuna masajidin, mengapa kamu tak bersama orang sujud? Dia kata qala alam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamadin masnun. Mari pula hamadin masnun 3 kali dia sebut di sini. Aku tak jong sama sekali. Aku tak jong nak sujud kepada seorang manusia yang Tuhan jadi daripada tanah liat, tanah kering, daripada slope. Itu alasan dia. Lalu Tuhan perintah fakhruj, qala fakhruj minha fa innaka rajim, kamu ni dilaknat, dikotak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Kamu ni sesungguhnya laknat itu tetap menipu kamu sampai hari kiamat, sejak pada Tuhan jadi manusia yang mereka itu tak nak sujud pada Adam, daripada situ lagi malaikat ni laknat, kena laknat dah. Laknat ni makna tidak dapat rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Sabceng panggil sabceng. Takutnya oleh tu jangan kita bersama iblis. Insya-Allah kita doa jauh pada iblis dan syaitan. Na'udzubillah minasyaitan, na'udzubika ya Allah min iblisir rajim. Kemudian kita mari pula kepada Allah Ta'ala, sifat-sifat manusia yang berjaya, iaitu orang muttaqin. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang muttaqin tu akan beroleh kelebihan yang dijanji oleh Allah. Mereka akan berada dalam syurga. Syurga ni taman-taman lah. Syurga ni ada kebun-kebun yang cantik, indah, penuh dengan nikmat, wa uyun, dan mata air. Mata air yang mengalir, sentiasa mengalir. Jadi seronok belakalah kita di atas dunia. Memang kita perlu kepada air, terutama air yang jernih, air yang molek, air molek, air comel, air bersih yang pancar daripada bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan royak saja Allah Taala perselakan udkhuluha bisalamin aminin. Dikatakan kepada mereka, Tuhan suruh malaikat royak kepada orang-orang muttaqin, udkhuluha, naklah kamu masuk syurga tu bisalamin, dengan sejahtera, lagi pula aman. Ada syurga tak ada lah kata dia bosan serabut, tak ada. Dengan sejahtera, selamat molek, aman damai molek, tak ada apa dah ada syurga tu. Dia sampai situ tak ada apa. Tapi nak boleh sampai situ tu berat juga kita ni. Tu macam bulan Ramadan kita kena siam, kena puasa. Biar puasa kita tu takwa la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu tu jadi orang bertakwa kepada Allah. Bila kita siam puasa, maka Tuhan sedia untuk kita
syurga, kita akan masuk orang puasa, masuk ke pintu puasa. Pintu puasa nama Rayyan, satu buah pintu yang ada dalam syurga nama Rayyan. Kita jangan tengok pintu masjid, kita jangan tengok pintu rumah kita jangan tengok pintu kota-kota raja. Dan walaupun buat pada mah perak sekalipun, tapi itu mah perak di dunia. Pintu syurga di akhirat, syurga akhirat bukan syurga dunia. Dia bukan sebagai pintu supaya dengan dunia dak. Dengan luahnya, cantik comelnya. Kerana Allah Subhanahu wa taala dia buat khusus kepada orang-orang muttaqin. Allah maj'alna minal muttaqin ya Allah. Allah maj'alna minal muttaqin. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka itu. Manusia walaupun sesama orang Islam, kadang-kadang dia ada perasaan tak molek, perasaan yang tidak disukai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara dia. Suka jahatnya, dendamnya, rasa marahnya, tak kenanya, bencinya, macam-macam. Tapi bila dia minta ampun, minta maaf sesama mereka itu, maka dia dimasukkan syurga. Setelah mana dia jadi orang muttaqin, maka Allah Ta'ala dia cabut bagai-bagai yang ada dalam dada mereka itu seperti ghillin min ghillin, seperti perasaan apa? Perasaan dendam, perasaan marah lah, dendam, marah, duk taruh sipai, taruh oleh hati. Dia tak ada pecah, dia tak cabut. Tapi bila dia masuk syurga, dia jadi ikhwana, jadi ikhwan, jadi bersaudara. Masya Allah. Persaudaraan ni bukan saja semasa berada di atas dunia. Menurut ajaran Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya para mukmin itu bersaudara. Tapi bila masuk syurga ada bersaudara juga pula dah. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas surur, kisi-kisi kate-kate, tempat tempat menginap, tempat duduk yang mutaqabilin mereka itu menghadap ke antara satu sama lain. Ngadak keceknya, wasa seronoknya, cerita ke nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Buah dalam syurga. Kalau di dunia ni mutaqabilin duk dah kopi lah. Duk kisi, duk likung, pak imam ni orang. Dua tiga orang itu mutaqabilin. Dia menghadap muka sambil berkecek, bicara. Tapi mutaqabilin di akhirat dalam syurga tak serupa atas dunia. Itu pada ayat yang 47. Kemudian Allah Subhanahu, kita mari pula kepada surah apa ni, surah An-Nahl. Surah An-Nahl. An-Nahl ni makna lebah atau madu lah. Masya Allah. Allah Ta'ala sebut nama surah Quran ni, surah binatang. Surah binatang ni buat 3-4 perkara hak Tuhan sebut dijadikan surah Al-Quranul Karim. Supaya surah Baqarah ni lembu sapi lah, lembu betina, apa saya 4 kaki. Lepas tu hak umum tak sebut nama dia Al-An'am. Al-An'am ni makna binatang-binatang ternak ke. Pada unta, kambing, lembu, kuba masuk belakang lah. Orang pera ternak untuk makan daging, untuk perah susu dia. Lepas tu mari surah tu An-Nahl, surah lebah. Lebah ni makna kata madu lah.
Hak ni bahasa tubai. Lepas tu suratul Naml, iaitu semut. Semut saya mengayat. Masya-Allah, berbagai-bagai nama binatang disebut dalam surah-surah Al-Quranul Karim. An-Nahl tidak syak lagi suatu binatang yang sangat wifaedah kepada manusia, kerana dia dapat mengeluarkan manusia dia. Dia ambil daripada gapo? Ambil pada bukit-bukit dia. Ambil ada bukit-bukit seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala perintah dia, Allah suruh dia, Allah wahyu pada dia. Tapi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada menata ni maknanya Allah wi ilham. Wi dia faham, reti, masa nak turut ikut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minash-shajari wa mimma ya'rishun thumma quli min kulli thamarat fasluki subula rabbika zulala yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dalam dua ayat semua ayat 68, ayat 69 Allah Ta'ala sebut, dan Tuhan kamu mewahyukan, mengilham kepada Tuhan kamu ni Rabbuka, Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Tuhan kita juga. Kepada lebah, royak pada lebah, kata kepada lebah, perman kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu. Maka lebah ni turut. Dia tak ada buat daripada laut, air laut, daripada air sungai, daripada air gapo lembah-lembah, tak ada. Tak ada buat pada tanah, tak. Ya, buat sarang di bukit. Buyutan, sarang-sarang dia lah. Lepas tu minasyajar, buat di pokok-pokok kayu. Orang ada cari nisai madu, dia pergi ke bukit, pergi cari di pokok kayu. Boleh menisai pula, masya-Allah, boleh menega, boleh jual, boleh makan, boleh minum, apa jadi obat besar. Lah ni kalau luka-luka, ambil nisai madu, mari comor-comor, katuk luka tu. Darah pun buti darah tu baik daripada luka kita tu. Tu. Ada kajian kata orang belah pun ambil nisai madu pun. Nak cepat panggil katuk akan belah yang dijalankan oleh bomo-bomo tu. Itu faedah besar. Suratul Nahl ini surah bomo lah. Salah satu surah bomo. Sebab apa? Sebab Tuhan tu sebut kata fihi shifaa'un linnas, padanya pada minuman yang berbagai-bagai warnanya, manusia dia tu shifaa'un linnas, jadi penawar bagi manusia, jadi obat kepada manusia. Allahu akbar, masya-Allah. Ini tibbul Qur'ani panggil. Tu. Panggil apa? Wicapat. Ilmu kedoktoran daripada Quran. Tu. Tibbur Rabbani. Kedoktoran Rabbani yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syifa'ul linnas, bagi semua manusia, tak kira bukan itu nak wabak orang Islam saja, orang bukan Islam pun boleh wabak dengan manusia madu ni. Hak besarnya inna fi zalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu menjadi tanda. Tak ayat satu tanda ya. Lebah tu hak lain banyak lagi. Itu nak ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala matlamat atau maqasid daripada Allah Taala perintah akan madu atau lebah supaya dia menjadi sarang di bukit-bukit dan juga di pokok-pokok kayu. Kemudian suruh dia kuli min kulli samarat, makanlah daripada semua buah-buahan. Makan bunga tu bunga ni, buah tu buah ni. Tu baik mari menisai. Allahu akbar, masya-Allah. Lembu makan pupuk. Tu baik mari susu bersihnya.
Manfaatnya kepada manusia, masya-Allah. Liqaum yatafakkarun, tapi bagi kaum yang berfikirlah, orang tak fikir tak jadi. Itulah hari ini yang kita dapat mendengar beberapa ayat pilihan daripada surah An-Nahl. Dan satu lagi saya nak ayat kata dalam surah ni sebut Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni pada ayat 120, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah satu ummah besar dia. Dia tu qanitan. Ummah maknanya ada kekuatan yang besar. Kerana disifat dengan ummah, orang seorang sifat dengan ummah, makna kekuatan dia sama dengan kekuatan satu ummah. Bukan mudah ni orang seorang sepuluh ribu orang. Yang besarnya kerana dia qanitan lillah, taat patuh kepada Allah, hanifan, dan dia pula cenderung kepada kebenaran. Dan dia tidak jadi orang musyrikin. Syakiran li'an'umih, dan dia syukur pada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu akhir sekalinya, iaitu kita mari kesimpulan katanya ayat 125, iaitu Allah Taala suruh Nabi kita berdakwah kepada jalan Tuhannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka wa'alamu biman dhalla an sabili wa wa'alamu bil muhtadin. Dakwah kepada jalan Tuhan, cara dia hikmah. Satu, wa dua, mau'izah hasanah, pengajaran yang baik. Jangan pengajaran yang menyakiti pada orang, buat orang lari, tak ada hikmah. Lepas tu yang tiganya, orang-orang yang pekat dia berilmu pengetahuan, kena jadilhum billati ya ahsan, kena mujadalah, debat ke, munazarah ke, dengan yang cara yang lebih baik, InsyaAllah ta'ala qadar ni saja pada hari ini. Mudah-mudahan kita ditaufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita tadabbur ayat-ayat dalam tarawih atau tadabbur waktu kita baca juzuk yang ke-14. InsyaAllah ta'ala Allah muwaffiq, Allahumma hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.